Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Elham Izani binti Malik Muhammad Syafdar dengan nombor kad matriks BT25110215. Hari ini saya akan membentangkan topik berkaitan etika dalam masyarakat majmuk di Malaysia. Malaysia dikenali sebagai sebuah negara multicultural yang terdiri daripada pelbagai kaum seperti Melayu, Cina, India serta komuniti peribumi dari Sabah dan Sarawak. Kepelbagaian ini bukan sahaja melibatkan perbezaan etnik, malah turut merangkumi agama, bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Dalam konteks masyarakat yang berbilang latar belakang ini, nilai etika memainkan peranan yang sangat penting. Etika menjadi panduan dalam membentuk tingkah laku individu supaya kita lebih bertoleransi, saling menghormati dan peka terhadap sensitiviti budaya orang lain. Tanpa pegangan etika yang kukuh, perbezaan ini boleh membawa kepada salah faham dan konflik sosial. Oleh itu, pengamalan etika yang baik amat penting dalam memastikan keharmonian, perpaduan dan kestabilan masyarakat majmuk di Malaysia. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum, saya Dayang Nur Elisa Kemilia dengan nombor matriks BT2511031. Saya akan membentangkan konsep etika. Etika ialah panduan moral yang membantu manusia membezakan antara perbuatan yang betul dan salah. Penghayatan etika sangat penting untuk menjaga keharmonian antara kaum, agama dan budaya. Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, etika merujuk kepada prinsip akhlak atau moral. Ini menunjukkan bahawa etika bukan sekadar teori, tetapi diamalkan dalam kehidupan seharian. Terdapat beberapa teori etika utama. Pertama, etika deontologi oleh Immanuel Kant yang menekankan nilai dan tanggungjawab moral bukan akibat tindakan. Kedua, etika utilitarian yang oleh John Stuart Mill yang menilai sesuatu tindakan berdasarkan kebahagiaan dan manfaat kepada majoriti. Ketiga, etika kebajikan oleh Aristotle yang memberi fokus kepada pembentukan watak dan nilai moral individu. Etika dapat dilihat melalui sikap saling menghormati, kesantunan berbahasa dan amalan gotong royong yang mencerminkan nilai murni. Jadi, etika memainkan peranan penting dalam membentuk individu dan masyarakat yang sejahtera. Assalamualaikum, nama saya Iza Atira binti Muhammad Nur Hafiz, nombor matriks BC25160101. Saya akan membentangkan tentang definisi etos. Etos ialah perwatakan sesuatu bangsa, budaya atau era yang mencerminkan falsafah, aspirasi dan nilai-nilai murni masyarakat. Namun, kajian etos bangsa di Malaysia masih belum meluas dalam kalangan sarjana kerana masih terdapat perdebatan yang belum mencapai titik noktanya. Oleh itu, definisi etos ini diambil daripada perkataan Yunani dan Greek untuk menentukan konsep etos. Pada akhirnya, istilah etos inilah yang menentukan norma-norma dan tingkah laku masyarakat di Malaysia. Etos ini penting kerana ianya adalah sebuah kepercayaan dan nilai yang dikongsi bersama oleh majoriti masyarakat Malaysia. Selain itu, ianya berperanan dalam membantu masyarakat untuk membina ingatan kolektif, identiti nasional serta perwatakan yang toleransi dalam kalangan masyarakat. Justru itu, etos adalah penting kerana ianya mencerminkan identiti seseorang individu dalam kalangan masyarakat Malaysia. Walaupun mereka berbeza dari segi budaya, agama dan cara hidup, namun masyarakat Malaysia masih mampu hidup dalam keadaan harmoni dan aman. Hal ini kerana walaupun mereka mengamalkan agama dan bahasa yang berbeza, mereka tetap saling menghormati antara satu sama lain. Perbezaan tempat tinggal dan cara kehidupan juga tidak menjadi halangan untuk mereka bekerja sama dalam bidang. Jika nilai ini terus dipelihara, keharmonian negara dapat dikekalkan dan peristiwa hitam seperti 13 Mei 1969 dapat dienakkan. Sekian daripada saya.
dalam membentangkan definisi etos. Selamat sejahtera, nama saya Divanishan, anak lelaki Bangladesh. Nama matrik saya adalah DA251100628. Jadi, hari ini saya akan membentangkan kepentingan etika dalam kehidupan seharian. Etika ini membantu individu bagi memilih pemilihan moral yang betul dan juga rasional, supaya tindakan kita tidak akan merugikan kepada orang lain. Etika juga membimbing tingkah laku berdasarkan nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan dan juga tanggungjawab. Dengan mengamalkan etika ini, hubungan sosial dapat diperkukuhkan, tetapi bukan itu juga. Etika ini dapat mewujudkan keharmonian dan juga perpaduan dalam masyarakat. Dalam masyarakat Malaysia, contoh etika ini dapat dinilai melalui pengambilan makanan yang halal, penggunaan bahasa yang sopan dan juga menggunakan gelaran hormat dan sebagainya. Amalan-amalan ini menunjukkan tanda-tanda hormat, iaitu bagi budaya dan juga agama kepada orang lain. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Haifal Azira, nomor matrik BB 25164199. Saya akan menceritakan etika, etiket dan etos budaya Melayu. Dalam budaya Melayu, penghormatan kepada orang tua sangat penting. Umur dilihat sebagai simbol kebijaksanaan dan ini ditunjukkan melalui bahasa sopan seperti ayanda, bunda dan tuan, serta amalan mencium tangan sebagai tanda hormat dan tanda diri. Masyarakat Melayu juga mengamalkan semangat gotong royong yang menekankan kebersamaan seperti pepatah seikat bak siri, serumpun bak serai. Gotong royong dilakukan dalam aktiviti seperti kenduri, membersihkan masjid, dan membantu bangsa bencana. Selain itu, Islam sangat mempengaruhi budaya Melayu dalam menjadi kompas dalam kehidupan seharian, menekankan nilai marwah, hormat dan tanggung jawab terhadap keluarga dan masyarakat. Etnik di Sabah dan Sarawak seperti Kadazan Dusun, Bajau, Iban dan Bidayu mengamalkan budaya gotong royong dan hidup secara kolektif. Contohnya, etnik Kadazan Dusun sangat menghargai semangat tanah, di mana kerjasama dalam pertanian penting bukan saja untuk hasil, tapi juga untuk menjaga alam sekitar. Masyarakat Iban pula mengamalkan konsep Pulau Galau, yaitu kawasan larangan menebang hutan demi mengekalkan alam dan biodiversity. Etnik Iban juga hidup dalam rumah panjang yang menekankan etika berfungsi, ruang, dan sumber. Amalan seperti berduru membantu jiran yang memerlukan tenaga kerja. Bagi etnik Bidayu, keputusan dibuat secara bersama melalui musyawarah, manakala adat baru pula berfungsi sebagai polis moral untuk memastikan masyarakat patuh kepada norma dan adat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Ahmad Ashraf bin Nurdin, nomor kad matriks BA25110-367, akan membincangkan tentang etika, etos, dan etiket mengikut etnik. Bagi etnik yang saya akan bincangkan ialah kaum Cina. Etos kerja dalam kalangan kaum Cina ini ianya berasaskan Confucianism. Confucianism menekankan disiplin, kerajinan, kegigihan, komitmen, menepati masa, dan pengurusan masa yang baik. Kerja keras juga dilihat sebagai jalan untuk meningkatkan taraf hidup individu serta keluarga mereka. Etika kekeluargaan juga sangat kuat dalam kalangan kaum Cina. Ianya dapat dilihat melalui konsep filial piety ataupun xiao yang menekankan kesetiaan, hormat, dan tanggung jawab anak terhadap ibu bapa serta keluarga. Keputusan anak juga dibuat berdasarkan kepentingan keluarga, dan tingkah laku mereka serta pencapaian mereka juga dilihat sebagai mencerminkan marwah keluarga. Etiket berjimat cermat diamalkan secara turun-temurun. Ianya menekankan kesederhanaan, simpanan, dan perencanaan masa depan. Pendidikan juga dianggap penting. Ianya dilihat sebagai jalan keluar daripada kemiskinan, dan ianya juga dapat meningkatkan status sosial keluarga. Kaum India pula
Disiplin merupakan nilai penting dalam budaya kaum India. Ianya mempengaruhi kehidupan sosial, keluarga, dan pekerjaan. Sejak kecil lagi, mereka diajar untuk menghormati masa, mematuhi peraturan, dan bersungguh-sungguh dalam setiap tindakan. Disiplin turut dikaitkan dengan amalan keagamaan seperti berdoa, berpuasa, dan upacara keagamaan. Etika Hindu berdasarkan konsep dharma dan karma sebagai panduan moral kehidupan. Dharma menekankan hukum moral sejagat bagi mewujudkan keadilan dan keharmonian masyarakat. Karma pula mengajar bahwa setiap perbuatan akan menerima balasan setimpal, lalu mendorong tingkah laku yang beretika dan berdisiplin. Etiket kaum India dapat dilihat melalui konsep guru shishya, yang menekankan penghormatan dan ketaatan kepada guru. Guru berperanan membentuk sasya, nilai etika, dan tanggung jawab murid, dan mereka bukan sahaja menyampaikan ilmu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Karmila Sari binti Panikai, nomor matriks BE 25110264. Saya akan membentangkan aplikasi etika dalam kehidupan seharian. Komunikasi lintas budaya. Aplikasi etika dalam komunikasi lintas budaya merupakan aspek yang paling kritikal dalam memupuk kepercayaan antara etnik. Penggunaan bahasa yang sopan dan berhikmah dapat mencerminkan tahap kepekaan budaya yang tinggi serta rasa hormat terhadap kaum lain. Pemilihan kata-kata yang tidak menyinggung perasaan orang lain membina jambatan empati antara kelompok yang berbeza. Kedua, persekitaran tempat kerja. Pembudayaan nilai etika kerja sangat penting bagi menjamin prinsip keadilan, ketulusan dan kejujuran tanpa mengira pangkat dan latar belakang. Di samping itu, bidang pendidikan memegang peranan tanggung jawab yang besar dalam membentuk jati diri pelajar. Di sekolah maupun universiti, etika diajar melalui amalan bertoleransi, adil dalam pembagian tugas, dan menghapuskan prejudis. Pendidikan yang berteraskan etika memastikan setiap tindakan pelajar selari dengan prinsip moral yang murni. Dalam ranah community, interaksi yang berhema merupakan pembangkit kepada kewujudan masyarakat yang bersatu padu. Kesimpulannya, aplikasi etika dalam kehidupan seharian merupakan keperluan mutlak dalam mengekalkan kelestarian masyarakat Muslim Indonesia. Selamat sejahtera, saya Brandon Brian Maisel, Wibido 5110514 akan menerangkan tentang cabaran dan konflik. Dalam cabaran dan konflik, terdapat salah paham budaya, seperti kaum perempuan Melayu tidak bersalaman secara langsung dengan lelaki. Hal ini akan disalahpaham oleh kaum lain karena dianggap sebagai sombong dan angkuh. Selain itu, terdapat juga stereotip dan prasangka. Contohnya, orang Cina sering dianggap sebagai tamak dalam ingin mengaut keuntungan. Hal ini akan menyebabkan orang Cina untuk memberikan layanan yang berbeda kepada kaum lain. Akhir sekali, konflik nilai. Contohnya dari segi komunikasi, orang Melayu sering memberikan komunikasi secara tidak langsung. Hal ini agar dapat mengelakkan kekerasan. Namun, ianya akan disalahpaham oleh kaum lain karena ianya dianggap sebagai tidak jujur. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat petang. Nama saya Muhammad Zariman Syafin Syarudin, nomor matriks BE 25110508. Hari ini saya akan membentangkan tentang cadangan kebukan etika dan etos. Dalam masyarakat majmuk di Malaysia, etika dan etos memainkan peranan yang amat penting bagi memelihara keharmonian dan kesejahteraan negara kita. Etika merujuk kepada sifat berdisiplin, tanggung jawab dan hormat menghormati antara satu sama lain. Manakala etos pula ialah sifat cekap, rajin dan bertanggung jawab dalam kehidupan seharian. Antara cadangan untuk menumbuhkan etika ialah melalui pendidikan, sama ada di sekolah, di universiti ataupun di institusi keluarga. Nilai murni perlulah dipupuk sejak kecil agar menjadi kebiasaan ketika besar. Ibu bapa, guru-guru ataupun tokoh masyarakat perlulah menjadi contoh teladan yang baik untuk generasi muda, terutamanya generasi emas di negara kita.
Untuk mengukuhkan etos pula, masyarakat perlulah mengikuti setiap undang-undang agar menjadi individu yang bertanggung jawab dan mempunyai kepribadian yang baik. Kesimpulannya, etika dan etos amat penting dalam Malaysia kerana ia mampu melahirkan individu yang berinsan mulia, bertanggung jawab dan berdisiplin agar negara kita terus maju, harmoni dan sejahtera.